qawluhu wa ba'du. Wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju lit-tabyini. Yuhtaju lit-tabyini. Dia kata wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka tahu dengan asal agama itu ialah muhattamun, mesti wajib, diwajibkannya oleh syarak, lagi pula dibahajatkan kepada menyata. Tu dia kata wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun. Kemudian syarah kita kata qawluhu wa ba'du tu bil bina'i 'ala dhammi, dengan dibinakan atas dham. Ba'du tu baris da tu dhammah, bina atas dham. Wa ba'du bina di atas dham tu sebab apa? Lihazfil mudhafi ilaihi, kerana hazaf mudhaf ilaih. Lafaz mudhaf ilaih tak ada tu. Kita nanti tengok lafaz mudhaf ilaih dia tak kedir. Wa niyyati ma'nahu, lafaz mudhaf ilaih tu buah, tapi makna tu duk niat qasak di hati. Duk sila, duk mulahazah di hati akan maknanya. Bila terkedir bunyi begini, wa taqdiru wa ba'dal basmalati. Bila terkedir mudhaf ilaih mari kat tak ada lah bina sat ni, dia muga ba'da ni zarah, nasak tak kadang jadi zarah. Wa ba'dal basmalati, itu mudhaf ilaih tu. Walhamdalati, atas hadis pada basmalati. Wassalati wassalami ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Tiga ni atas pada an-nabiyyi tu dia, alihi sahbihi hizbihi. Jadi hak mudhaf ilaih ba'da gak pak lah. Basmalati, hamdalati, as-salati, as-salami. Tu dia mudhaf ilaih dia. Dia kata saat ni buai mudhaf ilaih. Bila buai mudhaf ilaih tinggalnya wa ba'da. Dah ba'dal basmalati, bila buai tinggal wa ba'da. Lepas tu buai lafaz tu nakkan makna bagi kata makna kata basmalah tu hak dibuai tu di hati duk kosak. Lalu tu dibinakan. Lepas tu cuba tengok di tepi tu. Di tepi di atas tu, qawluhu wa niyyati ma'nahu. Ya jangan muqarrid namanya nak takrir pula sekali lagi. Innama buniyat inda niyyatil ma'na. Sesungguhnya dibina akan dia akan kalimah ba'd. Itu yang tiba kalimah sebab main buniyat. Dan sungguhnya dibina akan kalimah ba'd. Di sisi niat akan makna sebab apa? Li'anna bina'aha, kerana bahawa sebinanya bina ba'd itu kalimah ba'd, sebab dia dibinakan tu ialah li musyabahatiha, kerana menyerupainya kalimah ba'd. Bila dia buat tu baik daripada mudhaf ilaih tu serupa akan ahrufal jawabi, akan segala huruf-huruf jawab, seperti na'am. Seperti na'am ataupun la. Huruf jawab ketika disoal, adakah Zaid di sisi engkau? Na'am. Tu jawab na'am.
tu huruf-huruf jawab. Baik. Kalau gitu kerana serupa ke huruf-huruf jawab, serupa pada apa? Filistiwana ibiha, pada terkaya dengannya, dengan ahrufil jawab, terkaya amma ba'daha, terkaya daripada barang yang selepasnya. Kalau kata hal indaka Zaidun, adakah ada di sisi engkau tu Zaid? Naam, cukup lah. Tak ada kena kata na'am indi Zaidun, tak lah. Naam, cukup. Masa kita agak Zaid ada tak situ? Jawab tu masa tu cukup lah. Mau ke tidak? Mau. Jawab cukup lah. Mau ke tidak mau? Tidak. Cukup. Tak ada kena mai panjang dah. Orang apa yang kata huruf-huruf jawab ini terkaya dengan huruf tu ya, daripada barang kamu dia. Tak ada kena tarik panjang dah. Naam atau la? Ataupun tidak. Jawab tidak. Adakah Zaid dizakat? Masalah. Cukup. Itu huruf jawab. Begitu juga ba'da. Ba'da bila buai mudhaf ilaih, ba'dal basmalati hamdalati, bila buai mari dia tu diserupakan dengan huruf-huruf jawab. Kalau kita asal pada huruf ialah bina. Bila dia menyerupai ke huruf, asal pada huruf tu bina. Lalu tu dia tu bina. Walha dia ni masalah puak isim ba'da ni. Masalah puak isim dia. Kerana dia menyerupai dengan huruf bina. Dia bina tu sabit dia serupa dengan huruf. Itulah dibina. Kemudian dia katanya wa ba'd li'anna bina'aha, kerana binanya kalimah ba'da itu limusyabahatiha, kerana menyerupainya, serupanya kalimah ba'd akan ahrufal jawabi, serupa filistirna ibiha, pada terkaya dengannya, dengan ahrufil jawab amma ba'daha. Ba'du sepatulah. Kalau gitu wa hadhil musyabahatu, dia kata, dan ini menyerupai ni la tathbutu laha. Musyabahah ni tidak tetap, ia tak sabit, ia musyabahah tu laha lil kalimah ba'd, illa malaikat nak sabit musyabahah tu inda niyyati ma'nal mudhafi ilaihi. Tak sabit musyabahah malaikat di sisi niatkan makna mudhaf ilaih. Di sisi niatkan makna, bukan niat ke lapar. Sebab tu orang jemaah adapun kemudian daripada itu. Itu tak apa itu. Itu klik pada makna ucapan basmalah, ucapan alhamdulillah yang apik. Nak ke makna dia tu. Bukan nak kelapam basmalah tidak. Ambil makna basmalah tu ucapan bismillahirrahmanirrahim. Adapun selepas daripada itu, selepas daripada ucapan bismillahirrahmanirrahim dan ucapan alhamdulillah memuji ke Tuhan, itu makna dia. Jadi tak sabit musyabahah malaikat ketika niat ke makna mudhaf ilaih. Lain bi khilafi ma law nawa lafzahu ataupun nuwiyah, tak serajak seorang. Bi khilafi ma law nuwiya lafzuhu, bersalahan kelakuan kalau diniat ke lapanya, lafaz mudhaf ilaih dak silakan mudhaf ilaih apa lafaz basmalati tu lafaz dia. Wa ba'dal basmalati, ba'da mudhaf al basmalati mudhaf ilaih. Lafaz dia tu basmalati hamdalati tu lafaz mudhaf ilaih. Lain kalau diniatkan akan lafaz mudhaf ilaih. Sebab apa bikhilaf li'adami listirna'i biha, bila kita tak sila ke lafaz mudhaf ilaih, jadi tidak terkaya, tidak terkaya li'adami listirna'i biha, tidak terkaya dengannya, dengan kalimah ba'd amma ba'daha, daripada barang kemudiannya. Mungkin ada sila hina izin, ketika itu hina iznuwiya lafzuhu tu, ketika disila lafaz. Apa?
li'anna al-lafzal manwiyya, jalan kata tidak terkaya ketika itu sebab apa? Kerana lafaz yang diniat itu bimanzilatil mazkuri. Sabit tu poin tu lafaz niat dah. Lafaz di lidahnya usalli fardhu dhuhri. Tu lafaz di lidah. Hak lafaz dalam hatinya ketika kita senyap ada tarik lafaz, dia panggil hadisun nafsi. Jadi lafaz di niat adalah ia dengan menepati lafaz disebut bimanzilatil mazkuri, yani bimanzilatil lafzil mazkuri, menepati lafaz disebut. Boy, lafaz di niat ialah menepati lafaz hak disebut. Kalau itu bila sebut wa ba'da la mughanasa, atas keadaan jadi zarah, jadi mudhaf idafah kepada basmalati. Manakala kita buat lafaz al-basmalati buat tu tinggal wa ba'da saja, hati masih duk silakan lafaz mudhaf ilaih, maka hak lafaz yang diniat serupa dengan lafaz disebut. Lepas tu dah jawab ba'da. Tak boleh fina lah. Nasak. Bila kita fa tu buat tu baik lafaz mudhaf ilaih, tak ada sila ke lafaz dah, kosakkan makna je. Kalau gitu terkaya daripada barang kemudian. Serupa dengan harah jawab. Jadi itu serupa dengan harah ni isim, zarah masalah puak isim serupa dengan harah. Tu bina kerana serupa dengan harah. Habis tu hak takrir di tepi. Termasuk klik semula wa yuhtamalu, sambung hak ni, wa yuhtamalu ayyakuna bin nasbi. Satu jalan lagi, dan diihtimalkan, boleh ditanggungkan, boleh bawa satu jalan lagi, ayyakuna, bahawa adalah ia qauluhu wa ba'da wa ba'dul. Boleh juga bahawa ada ia bin nasbi, mana wa ba'da. Boleh baca dua lah, wa ba'du wa ba'da. Boleh tu. Amma ba'du amma ba'da boleh. Tapi kita tak biasa dengar je. Dia dengar ni berasa seduk sekaligus. Apalagi kita tak tahu kaedah ke. Amma ba'da fa'in. Jadi rasa terkejut sekaligus. Kaedah boleh. Nasak boleh min ghairi tanwin lah. Nasak pun jangan tanwin, jangan amma ba'dan ba'dan, amma ba'da wa ba'da. Tu nasak dengan ketiadaan tanwin. Ya sebenarnya nasaknya tanwin lah. Moga bukan ismul lazila yang sharih ni, bukan isim tak terima tanwin ni, isim terima tanwin. Itulah bila terima tanwin. Bila kata hazah daripada mudhaf ilaih, kat tanwin mari jelah. Maknanya dak sini nasak daripada tiada tanwin, baca wa ba'da boleh. Kok mana ni bawa kau ni li hazfil mudhaf ilaihi, kerana buahkan mudhaf ilaih iaitu lafaz tadilah hak kedua wa ba'dal basmalati wal tu buah basmalati alhamdulillah itu buah tu baik. Tu hazah mudhaf ilaih wa niyyati lafzihi, dan niat ke lafaznya lafaz mudhaf ilaih. Kau ada takrir tepi sana, tengok tepi sini faham. Jadi buah basmalah tidak tinggal wa ba'da wa ba'da fa'l wa ba'da fa'l ilmu nak pakai. Itulah lakinil masyhuru 'alal alsinati, tetapi hak yang dimasyhurkan tu maka turaqailuhu, barang hak banyak orang duk cakap. Al-sinati jamak tu al-sinah, af'ilah jamak pada lisan. Lakinil masyhuru 'alal al-sinati, tetapi yang dimasyhurkan atas segala lidah, makna hak banyak orang duk sebut ke. Al-awwalu tu khabar, yang pertama. Yang pertama mana tadilah hak bina atas dhamma. Apa al-awwalu? Ayil bina ala dhamma. Tu masyhur di lidah ke amma ba'du. Tidak amma ba'da, bukan jarang dengar pun. Kalau kita salah kata amma ba'da, sekaligus bahasa salah ni kita tahu kaedah, tak apalah tu. Tu dia.
Kalau dengar khatib kata amma ba'da fa tu dia. Fa ya ayyuhan dalam ketebah ya ada semua ke amma ba'du tu. Baik. Selesai cara kau baca baris dah. Boleh dah, boleh dua. Ingat ke dah. Wahia lepas tu main nak wayak. Nak takrifkan ba'da ni apa dia? Iaitu wahia dan iaitulah apa dia ba'da. Itu ba'du tu kalimatun. Satu perkataan. Yu'ta biha, dibawa datangkannya akan kalimah ini. Tujuan apa bawa mayu ba'du adapun kemudian pada itu ni ialah lilintiqali. Perkataan ini dibawa datang untuk berpindah galih min uslubin daripada suatu bagai ila uslubin akhara kepada suatu bagai yang lain. Apa makna min uslub? Ai min naw'in minal kalami ila naw'in akhara. Tu kan nak uslub daripada satu bagai, iaitu untuk berpindah beralih daripada satu bagai, dari satu bagai daripada cakap kepada suatu bagai yang lain. Tu dia. Tengok spot juga dikir dia kata tu. Habis situ dulu nak halih hak lain pula. Jalah dia tu dia kecil tu. Jalah tu makna ba'du tu. Dia panggil kalimah intiqal. Dia jaga kata habis satu babak ke nak masuk bab lain lah. Babak lain tu lah kita panggil bab tu. Habis satu bab masuk bab lain pula. Lepas tu nak halih dia mari kata habis situ dulu nak halih hak lain pula. Dia nak halih hak lain lah. Nak kata orang lain pula lah. Tu dia panggil kalimatun yu'ta biha lilintiqal min uslubin ila uslubin akhar. Ni maknanya orang yang mengarang kitab ni mula sekali dia mula dengan bismillah wa amal hadis lepas tu dia mengaji lepas dah. Lepas tu pujikan Allah. Puji lepas tu tarik ke sifat-sifat Allah panjang lagi lagi. Buat mari dengan bara'ah ilmu ni nak isyarat apa kitab nak bercara ke gapo. Lepas tu selawat salam. Tu dia. Sudah selesai habislah. Habislah pak tu. Habis dah jalanan tu. Nak masuk hal lain pula. Tu orang yang ba'du. Dia panggil kalimatun. Satu kalimah. Yu'ta biha. Yang dibawa datang dengan kalimah ni. Menunjuk lilintiqal. Habis satu bak. Masuk bak lain pula. Lepas tu nak halih dia mari kata. Habis situ dulu. Nak halih hak lain pula. Dia nak halih hak lain lah. Nak kata orang lain pula lah. Tu dia panggil kalimatun yu'ta biha lilintiqal min uslubin ila uslubin akhar. Ni maknanya orang yang mengarang kitab ni mula sekali dia mula dengan bismillah wa amal hadis lepas tu dia mengaji lepas dah. Lepas tu pujikan Allah. Puji lepas tu tarik ke sifat-sifat Allah panjang lagi. Buat mari dengan bara'ah ilmu ni nak isyarat apa kitab nak bercara ke gapo. Lepas tu selawat salam. Tu dia. Sudah selesai habislah pak tu. Habis dah jalanan tu. Nak masuk hal lain pula. Tu orang yang ba'du. Dia panggil kalimatun. Satu kalimah. Yu'ta biha. Yang dibawa datang dengan kalimah ni. Menunjuk lilintiqal. Sebagai hak yang dihalih daripadanya tu ialah wal basmalah tu. Dulunya ada cakap tetap bismillahirrahmanirrahim. Wa amal hadis. Wa ma ba'daha dan barang selepasnya selepas basmalah. Alhamdulillah, puji, lepas tu selawat, salat, doa ke atas Nabi SAW dan keluarga sahabatnya dan awak-awaknya. Tu dia. Tu menjadi muntaqal min. Berpindah dari itu kepada mana pula? Wal muntaqalu ilaihi, dan bermula hak yang dipindah kepada. Saat ni berpindah dari. Berpindah dari. Supaya kita pindah dari kampung kita asal kepada suatu kampung yang lain. Tu supaya kita pindah dari kampung kita supaya muntaqal min. Pindah pergi ke mana? Pindah duduk satu kampung lain. Muntaqal ilaih dia panggil. Kalau itu muntaqal min ke apa? Al basmalah wa ma ba'daha. Muntaqal ilaih ke apa? Ni. Wal muntaqalu ilaih.
Dan yang dipindahkan kepadanya tu huwa ialah bayanus sababil hamili 'ala ta'lifi. Iaitulah hak muntaqal ilaih ni nak menyatakan sebab yang menekankan atas mengarang. Itu dia. Sebab tu kebanyakan ulama lepas pada wa ba'du adapun kemudian pada itu maka ayo mari. Sungguhnya dia katalah tu jawab ya lah. Sebab dia boleh aku nak karya kitab ni ayo ya. Dia panggil hamil 'ala ta'lif. Satu panggil ba'is, dia panggil ba'is. Tekanan sebab yang boleh aku nak buat kitab ni kerana. Ya ada kerana buat tu. Tu dia. Abang dia royak tu dia buat kenyataan dalam wabak tu. Tak kalau aku, dia royaklah. Tu dia. Itulah satu sebab yang aku mengarang. Ya adalah banyak ke kitab dia gitu. Ni dia kata nak menyata sebab ni. Sebab dia royak sebab pun. Kita kata wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun. Ini sebab boleh aku nak buat kitab ni kerana ilmu tahu dengan usul agama tak adalah wajib. Sebab tu aku nak buat. Dia panggil sebab yang hamil. Nak masuk menyatakan sebab bayanus sababil hamili, menyatakan sebab yang menekan ia yani alal muallif, yang menekan yani lil muallif akan muallif ala ta'lifi. Tu dia bayanus sababil hamili. Hamili akan siapa? Hamili ailil muallifi, yang menekankan akan muallif pengarang, sebab yang menekan alat ta'lif di atas mengarang itu. Apa sebab dia boleh mengarang? Inilah kerana mana pada ilmu tahu kan asal usul agama ni adalah wajib. Sebab tu aku buat ilmu ni. Wa asluha, klik pada asal pula. Kalau gitu wa ba'du ni hak sudah buat dah ni. Dan bermula asalnya asal ba'du, kalimah wa ba'du, wa asluha wa aslu wa ba'du. Dan mula asalnya asal wa ba'du, tapi asal tsani wa aslu hatsani. Dan bermula asalnya asal yang kedua, bukan asal hak nombor satu, bukan asal sekali dak. Asal hak yang kedua dah ni. Asalnya amma ba'du. Asal dia begitu. Wa ba' ni wa ni yang ganti amma tu. Sabit tu bila terjemah tak ada kena kata dan. Tak adalah pakai ada pun saja. Kerana wa tu bukan wa ratah ke apa dak. Wa tu dia ganti daripada amma. Okey kita terjemah ada pun. Tu amma ba'du, ada pun kemudian daripada itu. Wa main kemudian daripada itu isyarat kata mudhaf ilaih duk silah. Tu dia. Dalil di mana kata wa ni asal amma, ba'du tak apalah. Sudah selesai dah cara ba'du ba'da tadi. Wa tu asalnya amma, amma ba'du asal kok mana? Dalil kata asal begitu tu ialah bidalili. Ni khabar mubtada mahdzuf ni. Wazalika kedai mubtada. Dan bermula demikian itu, demikian kaunu asli hasani amma ba'du ni mai kok mana? Tahu kata asal begitu. Wazalika ay kaunu asliha sani amma ba'du, keadaan asalnya amma ba'du tu ialah dia adalah sabit ia bidalili nuzumil fa'i, dengan dalil lazim po fi haiziha pada halamannya. Halaman amma ba'du ghaliban, pada ghalib. Kalau tak ada pun dia terkedih. Cuba tengok wa ba'du fal. Tengok wa ba'du fal ilmu, tak ada kata wa ba'du al ilmu dah. Mai fal ilmu. Apa tengok dalam Barzanjin wa ba'du fa aqulu. Tu mana berpindah daripada wak mula. Mula tu pengarang kita tu Syekh Al-Barzanji. Dia wak mula ni tu abtadiul imla bismillahil aliyah. Aku mula karang aku ni, tulisan aku ni aku mula dengan bismillahil aliyah. Tu syarat pada bismillah tu dengan nama zat yang maha tinggi.
Apa tu lepas pada tu mari selawat salam wa usalli wa usallimu ala nur. Dia selawat salam, aku ucap selawat dan aku ucap salam ke atas nur. Maksudnya Tuhan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mawsufi, yang disifatkan bitaqaddumi wal awwaliyah. Selawat salam. Lepas tu duk tarik panjang-panjang lagi habis. Siapa ke berdoa, wa asta'inu bihaulillah, aku minta tolong dengan daya upaya Allah, kerana aku tak ada daya upaya ni, dengan taufik Allah aku boleh buat. Baik. Habis tu nak beralih dah. Wa ba'du. Tu intikah nak pindah lah. Nak pindah pergi berkecek tentang nasab keturunan dulu. Sebelum nak royak sejarah, nak royak dulu 6 sekun dia ni. Mari mana bimpo. Wa ba'du fa aqulu. Tengok fa, aku tidak kata wa ba'du aqulu dak. Tu dia kaedah berjalan. Inilah dengan kita mengaji tahu tu jadi hak kita dah ingat dah, hak dak pandai dah kurang kau tambah cerah. Ni ilmu dia panggil. Kau tambah cerah. Tu duk beki baris. Hak tobok silap boleh beki baris. Ataupun tempat ni boleh baca banyak jalan. Tengok kalau lak kau orang tak tahu dia turut baris surat dia tak kena lekat dengan belah tu. Tengok bi afdali mimma, tak tahu kok mana tu. Kata-kata jana macam gitu. Tengok baris afdaliyat. No ke dia muka baris lagu tulis surat. Orang hak tahu tu tak boleh. Nabi afdal lah. Kerana kaedah. Lepas tu dia beki betul tu. Duk dia orang tak tahu tu boleh kira lagi. Kita orang mengaji tak kena dia teruk sikit lah. Kerana orang ambil buat contoh. Baik. Kalau gitu ni lah kaedah for tu. Dia mari for lepas wabak tu jadi dalil. Yang menunjukkan di atas kata wa itu ganti amma. Itu dia panggil asal yang kedua dah tu. Lalu tu Jumah Melayu kata adapun kemudian daripada itu. Tak ada Jumah dan dak. Jumah adapun selalu. Wa hadzal aslu, dan bermula ini asal ni mana amma ba'du ni lah. Huwa sunnatu, ani sunnah, yani sunnah. Sunnatu ay sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dengan amma ba'du. Faqad kana. Ni my for ni for fi quwwati ta'lim. Sebab apa kata sunnah? For fi quwwati ta'lim. Kerana sungguhnya apa kata itu sahaja li annahu qad kana. Kerana bahawa sungguhnya adalah ia Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yati biha fi khutabihi. Dia sendiri bawa datang dengannya dengan kalimah amma ba'du, dengan amma ba'du jiba kalimah lah, dia main dengan muannah tu. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mendatang ia akannya boleh tak dia boleh akan amma ba'du fi khutabihi, di dalam segala khutbahnya. Segala khutbah dia mari amma ba'du, tidak main dengan wa ba'du dah. Mari dengan amma ba'du. Tu dia. Dalam khutbah ceramah ucapan dia tu mari dengan amma ba'du, tidak main dengan wa ba'du dah. Tengok semua pada hadis dia. Tengok pada hadis. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Tu hadis. Nabi kata amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Tu hadis. Wa may amma ba'du. Wa murasalatiha, dan segala surat-surat kirim kita panggil. Segala surat-surat kirim. Tu dia. Segala surat-surat dia nak hantar lagi, surat-surat kirim yang dia hantar lagi kepada raja-raja masa tu, dia buat surat, dia mari dengan amma ba'du. Tu dia. Dia mari dengan amma ba'du dalam surat dia tu. Ni untuk kita nak tahu isi surat, kita masuk dalam kitab as-sirah, kitab sejarah, ketika dia menyampaikan surat kepada Raja Al-Maqawqas, Raja Iskandariyah, Raja Rom, Kaisar, Anushirwan, Raja Parisi, yang hantar belakang tu Raja Habasyah. Masa tu
Nah, dia menyampaikan dakwah. Maka dalam surat dia tu jawab hari amma ba'du. Tu telah sabit. Itu mana kata lafaz amma ba'du ni panggil as-sunnah. Wa sahha, dan telah sah, maknanya wa sahha mana ai wajaa fil hadis sahih ataupun wajaa fi sahih. Wa sahha, dan telah sah, man telah datang pada kitab sahih hadis annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba, Nabi telah berkhutbah ia, faqala, maka bersabda ia, ai fi khutbatihi, dalam khutbah dia, amma ba'du. Yo isyarat jelah, patut lafaz dia tu sambung dia lagi. Wal aslul asilu, dan bermula asal hak yang asal yang asli. Asal kita nak kata kan ni asli tu asal dah, mana kita kata asal hak sungguhnya. Hak tadi wal asal dah, tapi asal yang kedua ni asal hak yang pertama. Asal hak yang sungguhnya begini, mahma yakum min syai'in ba'du. Ba'du ba'da apa tadi? Tentang ba'du ba'da apa tadi dah. Mahma yakum min syai'in ba'd. Apa tu mahma? I'rab pula dah situ. Fa mahma ismu syartin. Ni duk muka nahwu dah ni. Maka mahma itu ialah isim syarat. Kelimahnya isim, tapi nya makna dia tu syarat, mengandungi makna syarat. Bila isim syarat, bahajaklah kepada fi'il syarat. Dan fi'il jawab. Nak lalulah. Masalah puak amil jazah, pergi kok nubrak lah. Wal jawazimu samaniyata asyara tu, bila-bila lagi wahai suma wa mahma. Tu mahma. Sebab fi'il jazah tu mahma yakun. Tu jazah dah tu. Dia kata fa mahma ismu syartin. Kelimah dia tu isim, panggil isim syarat, bukan isim isyarat dak. Isim syarat, isim yang mengandungi syarat. Bila syarat dia nak ada perikatan lah antara fi'il syarat dengan fi'il jawab tu, yang nak ada ikat. Mubtada'un, i'rab mahma tu jadi mubtada. Kelimah dia tu isim syarat. I'rab dia jadi mubtada. Wa yakun tu fi'lu syarti. Yakun tu fi'il syarat. Wa huwa mudhari'u kana idhafah. Iaitulah yakun tu mudhari'u kana tammati. Dia fi'il mudhari' bagi kana yatam. Bila kana yang tam dak, tak ada nak lah kepada nasab jadi khabar dak dah lah, memada dengan fa'il dia panggil ma yaktafi bil marfu'. Apa dah tam? Ma yaktafi bil marfu'i wa la yahtaju ila mansubi. Tu dia, barang yang cukup dah dengan rafa' jadi fa'il. Karena tidak beramal kata merafa' ke isim, dak dalam merafa' ke fa'il betul dah. Yakun tam. Bila yakun tam cukup dengan fa'il. Bukan kata merafa' ke isim, tu nak nasab khabar lah. Ni dak, dia tam, bila tam merafa' ke fa'il cukup. Maka yakun ni yakun bagi kana yatam tu, wa fa'iluhu, dan fa'ilnya fa'il bagi fi'il syarat ni. Wa fa'iluhu, fa'ilu bagi fi'il syarat ialah dhamirun. Fa'il dia tu dhamir. Dhamir mana? Mustatirun. Dhamir yang mustatir, tersembunyi ia di dalamnya. Takdiruhu huwa mahma yakun. Takdirnya huwa, paklik mana dhamir? Ya'udu, kembali ia dhamir tu ala mahma. Sebab tu nak cuma kata mana? Mahma yakun, apa-apa barang. Yakun, apa-apa barang yang ada ia. Yang ada ia. Apa-apa barang yang ada ia. Itu dia. Ya setengah pada orang nak jumahkan natam dengan kana nasih tu, ya jumah lain sikit. Kalau kita nak jadi beza, ada ia dia panggil ada, gu tak ada. Hati dia panggil tam tu. Ada lawan tak ada tu. Hati dia panggil tam, dia panggil
kaum mutlak. Semata-mata ada lawan tak ada. Tu kaum mutlak. Ada pihak kaum muqayyad ni bukan nak ayat semata-mata ada. Tu apa yang kaum muqayyad terjemah mana? Adalah. Lain lah. Ada dengan adalah tu lain tu. Tu bijak ke tua kita dia terjemah tu. Ikit tengok kata tak nak. Hadis katanya. Apakah sebelum dari ada yang sebelum daripada Tuhan menjadikan sesuatu? Nabi jawab, kanallahu. Tu kanatam ada Allah Taala. Nah ayat tu Allah tu ada. Walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu yang selain daripadanya. Allah yang ada, yang lain tak ada apa sekarang. Dia payakun tam. Dia yakun kaum mutlak dia panggil. Ada. Kaum mana ada, mana wujud tu lah. Sebab kita pastikan dia kana ay wujida. Kalau masdar dia wujudan. Kan nama kaum mana-mana wujud nah. Ada. Tu dia tu yakun tam dia panggil. Manakala hak nafi kana zaidun qa'iman, bukan ayat Zaid tu ada tak ada. Adalah Zaid itu seorang yang berdiri. Tu adalah. Tak ada. Nah. Kana ayat ada tak ada tu? Zaidun kana Zaid ada ia. Zaid tu ada ia. Tina ayat ada ke tak ada. Kalau kata Zaidun kana qa'iman, lain dah lah. Zaid tu adalah ia seorang yang berdiri. Bukan ayat Zaid tak ada. Ayat tu Zaid tu bersifat dengan berdiri. Tu kata cuma adalah. Tu kana nakif cuma kita. Kana Zaidun qa'iman, adalah Zaid itu seorang yang berdiri. Naknya betul sifat berdiri. Adapun yakun tam kana tam, nak ayat ada gu tak ada. Nak ayat ada gu tak ada. Zaid ada. Nak tu ya. Nak ayat tu Zaid sifat dengan ada. Manakala kana Zaidun qa'iman, ayat tu Zaid tu telah bersifat dengan berdiri. Lain. Habaq tu kan jumlah adalah. Berarti kita. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ala mahma. Apa-apa barang yang ada ia, apa-apa barang ada ia. Gapo barang? Bayar. Min syai'in, ayat bayanun li mahma. Apa-apa barang ada ia. Apa-apa barang ada ia apa barang? Gapo? Min syai'in. Tu bayan. Dia panggil bayanun li mahma. Bayan nak menyata tu. Daripada sesuatu. Tak kira apa sajalah. Apa-apa barang ada ia. Gapo? Min syai' daripada sesuatu. Maka syai' sana tu di sisi kita, syai' ialah huwal mawjud. Wa in kana sya'nul bayani at-takhsis. Min tu nak bayan bagi mahma. Walaupun sya'an bayan tu ialah takhsis, menentukan. Jadi faqad yakunu musawiyan, maka faqad yakunu, maka terkadang adalah ia yang sama. Terkadang adalah ia yang sama. Isyaratan, kerana isyarat. Kerana isyarat ila annal murada, isyarat kepada bahasa yang dikehendakinya ialah al-jinsu, dikehendakinya jenis. Bitamamihi, dengan sepenuhnya jenis. Habis. Kemudian pada itu fahuzifat mahma, maka dibuaikan akan kalimah mahma tu baik. Wa yakun, dan kalimah yakun buai tu baik. Wa min syai'in, 3 buai tu baik habis. Mahma jadi mubtada buai. Yakun apa nama tu, apa yang syarat tu buai tu baik. Min syai'in hak bayar perbuat tu baik. Buat tu baik habis. Tinggal ke mahma yakum min syai'in ba'du, tinggal ba'du lah. Hak tak buat. Tinggal ba'du saja. Lepas tu wa uqimat amma,
dan diletakkan amma muqama zalika pada tempat demikian. Tempat apa tu? Tempat al-mahzuf. Tepatnya tempat mahma yakun. Tu muqama zalika zalikal mazkur. Muqama zalikal mazkur min mahma wa yakun wa min syai'. Letak amma bunyi amma ba'du. Baik. Summa kemudian lepas kau dia letak ke amma ba'du sudah, inna ba'dahum, setengah-setengah mereka itu ulama pula, yantiqu bizalika, bertutur ia dengan demikian itu, wa yaqulu, dan berkata ia ba'duhum amma ba'du. Selepas pada buai mahma yakum min syai' buai letak amma bunyi amma ba'du, ada setengah pakai kata gitu, kama huwa sunnatu, sebagaimana ia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'duhum, dan setengah-setengah mereka itu yahzifu amma, ada setengahnya buat amma bubuh hamzah di atas alif. Ada setengahnya buat amma. Bila buat amma, wa ya'ti badalaha, dan mendatang ia gantinya, ganti amma mendatang bil wawi, datang dengan wa. Tak kala itu fayaqulu, lepas pada yahzifu amma wa ya'ti fayaqulu, maka berkata ia ba'duhum wa ba'du kama huna, seperti di sini. Kalau gitu wa dak nampak wa tu dia panggil wa fal wawu tafriq adalah iza alimta ma zukira fal wawu, apabila engkau tahukan yang tersebut, maka waw itu ialah naibatun naibi. Waw itu yang ganti daripada yang ganti yang kedua lah dia panggil. Ganti yang pertama amma, ganti yang kedua adalah wan. Tu naibatun naibi. Habis. Wa ba'du, sebab tu tak boleh jumah dan, tak boleh jumah dan lah. Dan kemudian pada itu tak boleh. Ada pun lah. Bukan wa istinah, bukan wa ratah gapo dak, tu wa yang ganti daripada amma, pasal makna amma, maknanya ada pun lah. Tu kita terjemah lah. Wa halidh zarfu min ma'mulati syarti. Wak satu soal pula. Dan adakah zarah, yakni ba'du itulah, ba'da ikutlah. Dan adakah zarah, yakni apa ba'du itu min ma'mulati syarti, adakah ia tu daripada ma'mun bagi syarat itu? Hak kata syarat amma mahma yakum tadi, syarat ni buedah pun maknanya masih ada lah. Adakah ba'du ni ma'mun bagi syarat ko au min ma'mulatil jaza, ko ma'mun bagi jaza, ma'mun bagi syarat kata yakun lah. Nu isim syarat, lepas tu fi'il syarat yakun. Fi'il syarat yakun. Kalau gitu ba'du ni daripada ma'mun syarat, pada masa susun mula mahma yakum min syai'in ba'du, mahma yakum min syai'in ba'du, tu ma'mun daripada kata syarat mahma yakum min syai'in ba'du, tu ko daripada ma'mun jaza. Apa jaza ni lah, fal ilmu bi aslid din tu jawab. Ini jawab bagi syarat dia panggil. Payah sungguhnya cara habis. Syekh kita ni cara habis. Untuk kita nak rajak molek ni, kalau kita mesti kira lah mana apa ingat merajaah sini. Jawabnya khilafun. Ini nak dia mana ni? Khilafun, boleh kita kata khabar mubtada mahdzuf. Ai wa jawabu hadza listifham khilafun. Artinya, dan bermula jawab istifham tanya, adakah zarah ni daripada ma'mum syarat ko ataupun daripada ma'mum bagi jaza? Jawab istifhamnya khilaf. Khilafun, yani wa jawabu hadza listifhami khilafun. Khilaf antara ulama. Kata setengah ya ma'mum syarat, kata setengah tak ma'mum jaza. Begitu. Tak kala khilaf warrajihu wal qaulur rajihu ialah kaunuhu min ma'mulatil jaza. Syekh kita fakar kau ni, iaitu ma'mum keadaannya, keadaan zarah min ma'mulatil jaza. Dia kata apa tu? Liyakunal mu'allaqu alaihi mutlaqan,
supaya jadilah muallaq alaih. Supaya jadilah muallaq alaih tu mutlaqan, yang lepas kata takrir tepi di atas tu, qauluhu mutlaqan ay anit taqyi. Supaya dilepas daripada kait. Bikaunihi tu kita lebih titik di atas tepi ni. Anit taqyid bikaunihi ba'dal basmalati wa ma ba'daha. Supaya kata dilepas daripada kait dengan keadaannya selepas basmalah ko wa ma ba'daha dak. Wa hadzal itlaqu bi'tibari zahiril lafzi. Ini itlaq ni dengan tilik pada zahir lafaz. Adapun wa amma bi'tibaril waqi', adapun kalau dikirakan dengan waqi' diri perkara, fal mu'allaqu alaih, maka mu'allaq alaih itu muqayyadun, ada khabar. Ada wahwa tu dia panggil jumlah muqtaridah telah tu nak menyata mu'allaq alaih. Gapo mu'allaq alaih? Wa huwa wujudu syai'in fid dunya. Hak kata mahma yakum min syai'in dah. Apa-apa barang suatu yang ada ia dalam dunia ni. Tu makna mu'allaq alaih. Tu. Kalau gitu maka molaknya ba'du di sini dia kata daripada makmum bagi fi'il jazak. Supaya adalah mu'allaq alaih. Ambil hak nun tepi nu, mu'allaq alaih tu apa? Mu'allaq alaih tu wujudu syai'in fid dunya. Hak jadi faham pada kata mahma yakum min syai'in dah. Tu mu'allaq alaih. Mana kalau apa-apa suatu, apa-apa perkara yang ada ia di dalam dunia ni. Jawabnya maka ilmu tahu dengan asal agama tu ialah wajib. Kalau gitu kita pakai ba'du hak ada tu makmum bagi fi'il jazak. Makmum bagi jazak, makmum bagi kata fal ilmu bi asluddin muhattamun. Jadi makmum sinilah dia kata. Supaya apa? Supaya jadi mu'allaq alaih, iaitu ada suatu dalam dunia ni mutlaqan, lepas daripada mengkait dengan keadaan lepas bismillah. Tengok Allah. Jadi fal mu'allaqu alaih tu muqayyadun, dikaitkan. Ada perkatilik pada waqi', mu'allaq alaih tu muqayyadun, dikaitkan bi kaunihi ba'dal basmalati wa ma ba'daha. Sebab apa? Li'annal fardha, kerana duk kira acara kita ni, duk fardu kita ni, annahu ata min awalil amri bil basmalah, bahwasanya musannaf tu mendata dari awal kerjaan dengan basmalah, wa ma ba'daha iaitu hamdalah, selawat salat. Wal mudhari'ul waqi'u ba'da mahma allati hiyal aslu lil istiqbal, kama huwa sya'nul af'alil waqi'ah ba'da adawati ta'lil. Panjang lagi. Tengok banyaklah cara dia deh. Kita kena lalu je sematalah. Itu cara je lalu je. Wa huwa dan yaitulah kaunul mu'allaq alaih mutlaq, ini ablaghu, ini lebih balaghah. Lebih balaghah fi tahaqquqi, pada tahaqquq, pada apa dia, pada menyungguh, pada sungguh sebenar. Sebab li'annal makna, kerana bahawa makna alaihi atasnya, atas ar-rajih ni, keadaan daripada makmum bagi mujazak ni, makna begini: in wujida syai'un fid dunya mutlaqan fa aqulu ba'du. Maknanya atas kata rajah begitu. Jadi makna ba'du sakut ada ni. Fal ilmun yatqidi lagi fa aqulu al ilmu bi yatqidi lagi. Jadi salah kata ba'du kisakut situ. Itulah. Dan mari tu molek gak. Tak tahu gapo sungguhlah. Li'anna al-ma'na alaihi ay 'ala ar-rajih, kerana bahawa makna di atas karajah ni, makna kata nak in wujida syai'un fid dunya mutlaqan fa aqulu ba'du ila akhirih. Wala yaridu, mak itirab dah. Wala yaridu annal fa'a la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. Pula dah. Ada sikit dah nak habis dia tu. Tapi payah gitu. Dan tidak datang iktiraf bahawa sepa tu tidak beramal oleh barang kemudian pada po, beramal fima qablaha pada barang yang dahulu daripada po.
Apa nak royak weh? Jadi kalau kata ba'du ni jadi makmum bagi jazak bunyi saat ni mahma yakum mi syai'in ba'd, maknanya in wujida syai'un fid dunya mutlaqan fa aqulu ba'du. Jadi ba'du ni sakut dengan aqulu fa aqulu ba'du. Apa aqulu? Al ilmu. Jadi kalau balas tu orang panggil kata aqulu lepas pada fa summa ba'daha, nyegi beramal dengan ma qablaha, kerana ba'du dulu pada tu lagi. Wa ba'du baru fa, jadi ba'du dulu pada fa, maka barang kama dia pada fa tidak buat amal pada barang yang dulu pada fa. Hani gano ni jadi makmum bagi jazak ni, bawa pada barang dulu pada fa jadi makmum bagi kama dia, sedangkan barang kama dia tak buat amal pada barang hak dulu. Tu orang yang tirak situ. Dia jawab tak, wala yaridu. Tak datang tirak ulih anna, situ bubuh hamzah di atas alif. Wala yaridu annal fa'a la ya'malu ma ba'daha. Bahawa siapa tu tak beramal ulih barang yang kemudian daripadanya kau yang ada fa tak beramal fima qablaha. Kalau gitu sini nampaknya kita beramal pada barang yang dulu padanya. Tak bolehlah. Jawab kata tak, la yaridu, tak datang tirak. Sebab apa? Litawassu'ihim, ilak pada la yaridu, kerana berluah-luah oleh mereka itu ulama fi zurufi, pada zarah, maksud jam jeruk. Dia panggil tuwsi'a fi zuruf ma la yutawassa'u fi ghairiha. Dia bab zarah ni hukum luah, tak sepuh hak lain. Habis. Wa ba'da atau ba'du tadi zarfu zamani kathiran wa makanin qalilan. Ba'da pula tu zarah zaman, itu hal keadaan banyak pakai zarah zaman pada kebanyakan. Wa makanin qalilan, hak tu jarang. Jadi ba'du pakai zarah makan tu itu sedikit, hak banyak pakai zarah zaman. Kemudian ni pakai masa. Pakai masa. Kemudian pakai tepat ni ada juga guna, tapi jarang sikit. Mu duduk mana tepat? Aku duduk tu kedia pada tu kedia pakai mana tepat? Tepat mu duduk mana tu kedia sikit pada tu. Kedia sikit pada rumah dia tu. Tu mana tepat tu lagu tu. Jadi kita kecek juga. Pakai makna tempat pun kita kecek, panggil zarah makan. Pondok ni mondok tu tu kedia sikit pada pondok. Ni masalah. Tu kedia dia pakai ada tu, pakai makna tepat tu. Tu kedia sikit pada pondok tu. Pondok yang ketiga lah masalah. Kedia sikit pada pondok tu. Dia panggil kemudian pakai makna zarah makan. Jaga. Hak banyak gak kemudian pakai masa. Nanti kata wa ba'du atau ba'da ni ialah zarfu zamani. Ni hal keadaan kathiran banyak. Wa makanin pakai zarah makan pakai juga, tapi qalilan, jaga-jaga sedikit. Ni pula kau kecek kita pun gitulah. Wa hiya huna, dia pakai muannah i'tibar kalimah. Dan ialah ba'du ni, kalimah ba'du huna di sini salihatun liz-zaman lakah jiwalil makan. Boleh pakai kedua, dia kata. Sini patut ia boleh ia liz-zaman, ini li zarfiz zaman. Kalimah ba'du di sini ai fi kalamil musannaf ni salihatun, patut ia boleh ia liz-zaman, ini li zarfiz zaman, tapi bi'tibarin nutqi, kena kira nak tilik ke betul-betul. Jadi musannaf berkecek wa ba'du fal ilmi ni masanya kemudian pada hak ni di berapa bait lepas. Tilik ke masa ni pakai zarah zaman. Walil makani atau pada lil zaman. Kalimah ba'du di sini patut juga bagi lil makan ai li zarfil makan pakai makna tepat. Patut juga. Tilik di mana tu? Bi'tibari raqmi. Ada tilik pada tulisan. Ni bait yang keberapa ni kali kira tepat? Bait yang keempat. Tengok nah. Bait yang pertama. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma' salatihi. Satu. Ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khalad dinu 'anit tauhidi. Dua. Fa arsyadal khalqa li dinil haqqi bi sayfihi wa hizbihi wa hadihi lil haqqi. Tiga. Muhammadil aqib li rusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Pak. Ini ragam bait yang kelima. Kalau buh nombor ke?
bait 1, bait 2, bait 3, bait 4, bait 5. Tempat dia duduk di tempat yang kelima. Tu tilik pada ragam begitu. Kalau kira nombor 1, 2, 3, ini bait yang kelima. Kalau kira ayat ke ayat yang kelima, ragam nombor ayatnya yang kelima. Maknanya gitu. Tilik situ boleh kata ba'du ni pakai zarah makan. Bak dia kata wahia huna salihatul lizaman. Kalimah ba'du di sini ni patut ia boleh pakai zarah zaman dengan ditilik kepada bertutur. Masa bertutur ni kedia pada 4 bait tu. Tilik masa tu. Dia boleh pakai juga zarah makan tempat dengan ditilik pada ragam. Kalau tak nombor kat nombor 5 dah ni. Bait yang kelima, baris yang kelima ni. Tu dia. Habis. Lepas tu pula halih waqtulifa fi awwal man nataqa biha, dan diberkhilaf-khilaf ulama lah pada awal-awal orang yang bertutur dengannya dengan kalimah ba'du ni. Siapa awal-awal kata ba'du dulu? Ala aqwali ukhtulifa, atas beberapa kaum ay minal ulama. Aqrabuha, yang paling hampirnya aqwal, kaum paling dekatnya annahu Dawudu, Nabi Daud. Annahu awwalu man nataqa biha, awal-awal orang yang bertutur dengan kalimah ba'du ni, wa ba'du ni, siapa dia? Nabi Daud. Gitu. Kata faslul khitab dah. Kata faslul khitab dah bagi dia dah. Wa atainahu al-hikmata. Awal-awal Nabi Daud, dia tahap-tahap paling dekat sikit dengan sebanyak-banyak kaum tu. Wa kanat lahu faslul khitab. Ada. Wa kanat lahu faslul khitab. Dan adalah ia kalimah ba'du ni baginya, bagi Daud ialah faslul khitab. Faslul khitab. Kalimah ba'du ni bagi Daud ialah faslul khitab. Ay yafsilu biha bainal haqqi wal batil. Artinya mencerai ia dengannya, mencerai ia Daud dengannya dengan kalimah ba'd antara hak wal batil. Wa qila kataka yaftilu biha baina naw'in minal kalam wa naw'in akhar minhu minal kalam. Tengok. Banyak ni cara dia. Tu duk cara tentang wa ba'du kata. Duk cara tentang wa ba'du. Habis selesailah muhasyi kita ni daripada bicarakan apa dia hubung kait yang sakut pak dengan wa ba'du. Maka masuk klik ke mata semula. Qauluhu fal ilmu ay fa aqulu laka al ilmu bi aslid din.